Hai. Okey. Jadi murid-murid sudah nyanyi lagu Bulan Sabit Merah. Okey, jadi kita sekarang masuk yang topik yang ketiga, Convention Geneva dan protokol tambahan dalam Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Jadi kita tahu bahawa penubuhan Palang Merah oleh Henry Dunant. Lepas itu dalam penubuhan itu mereka ada bermesyuarat dan telah tanda tangan beberapa convention ataupun macam perjanjian lah. Dalam Convention Geneva. Jadi ada berapa Convention Geneva? 4. Protokol tambahan dulu ada 2, lepas itu telah tambah 1, jadi jumlah ada 3 protokol tambahan. Jom kita tengok. Sebenarnya ada lagi banyak peraturan dia dalam convention itu. Tapi cikgu ringkaskan saja apakah fokus utama dalam convention pertama, convention kedua. Sampai ke 4. Jom kita tengok yang pertama. Jadi convention pertama, dia adalah melindungi askar-askar yang cedera sakit di darat, anggota berubatan, balatan berubatan, pengangkutan, tempat kediaman dan ahli-ahli agama. Jadi sebelum adanya convention ini, askar-askar yang cedera mereka masih tembak. Jadi anggota berubatan mereka tengok ada orang je walaupun tak kira lah dia dari negeri dia negeri sendiri dia takkan tembak lah. Dari negeri musuh dia tembak juga. Sebenarnya tidak boleh. Jadi Henry Dunant mendapati keadaan ini sangat mengecewakan, maka dia telah menubuhkan Palang Merah dan Convention Geneva pertama adalah untuk melindungi bila askar itu sudah cedera, sesiapa-siapa tak boleh tembak dia. Ataupun kalau anggota perubatan, balatan perubatan kita tak boleh bom, dan lain-lain lah. Ini Convention Geneva pertama 1864. Convention Geneva kedua kali ini di laut. Hampir sama di pertama tapi kali ini di laut. Yang sakit, cedera, mangsa, semua perlu melindungi. Lepas itu Convention ketiga, kali ini tawanan perang. Jadi kita tahu bahawa banyak orang bila ada banyak askar, mungkin dia surrender, dia akan dipenjarakan. Maka kita perlu memberikan perlindungan kepada tawanan perang ini. Jadi UKA dia ada dia kadang-kadang kita akan boleh menjalankan lawatan ke tempat penjara. Convention keempat. Convention keempat adalah perlindungan orang-orang. Ini sangat penting kepada kita sebagai orang awam. Iaitu pada tahun 1949, Convention keempat, perlindungan orang-orang awam semasa peperangan. Kalau orang awam, askar, dia tak boleh tembak. Dia mesti, tak kira lah, negara sendiri ataupun negara musuh, dia tak boleh tembak. Tengok. Peraturan ni begitu penting. Begitu penting untuk selamatkan nyawa seseorang yang sedang dilakukan oleh yang telah dilakukan oleh Palang Merah. Jadi kita mesti bangga, betul tak? Jangan ingat Bulan Sabit Merah kita hanya selamatkan nyawa saja, buat CPR, balut luka, tidak. Sebenarnya ada banyak lagi. Dalam pembelajaran ini kita sudah tahu bahawa sebenarnya Palang Merah ataupun Bulan Sabit Merah bermula dari mana? Peperangan. Yes, kita mula dari peperangan. Henry Dunant, pengasas kita, nampak ada peperangan. Dia tengok ada orang awam dicedera, dia tengok askar yang cedera ditembak, dia rasa sedih. Itulah wujudnya Palang Merah. ICRC. Jadi Convention Geneva keempat adalah perlindungan kepada orang-orang awam. Lepas itu ada protokol tambahan. Protokol tambahan satu adalah digunakan dalam konflik bersenjata antara bangsa. Protokol satu ada banyak lagi lah peraturan dia. Saya ringkaskan. Yang ini berkaitan dengan konflik bersenjata antara negara dengan negara. Dan protokol tambahan kedua adalah konflik bersenjata dalam negeri. Contohnya Perak, tak suka Johor dia perang saudara lah. Seperti inilah.
adalah peraturan dia. Dan akhir sekali yang terbaru adalah protokol yang ketiga, iaitu mereka tak mahu guna palang merah, tak nak guna bulan sabit. Akhirnya lambang kristal merah boleh digunakan. Okey, jadi selain itu ada lagi perjanjian lain dalam UUKA. UUKA sangat penting. UUKA adalah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Okey, contohnya Protokol Gas Geneva. Okey, Convention Harta Budaya, melindungi harta budaya, Convention Hague, Convention Senjata dan Convention Had Kanak-Kanak yang terbaru ini. Had Kanak-Kanak ini ada banyak. Saya masih ingat cikgu pernah bagi satu khusus, kita memang fokus kepada hak kanak-kanak. Sebab ada negara yang pernah tengok bukan, yang minta kanak-kanak menjadi askar. Mereka dilantik masa mereka kecil guna senapang untuk bunuh orang. Okey? Rasional dia apa? Kerana askar bila tengok kanak-kanak, tak mungkin mereka terfikir bahawa kanak-kanak itu boleh tembak. Betul tak? Jadi sangat teruk. Kanak-kanak ini, banyak mereka ada interview kanak-kanak yang dipaksa menjadi killer. Macam-macam lah mereka ceritakan. Ini di dalam UK dulu cikgu bagi khusus. Okey. Jadi okey, ini adalah UUKA, murid-murid kena tahu, sangat penting. UUKA, nama dia adalah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa, adalah peraturan yang mengenakan had terhadap penggunaan senjata dan kaedah peperangan. Okey, ini adalah untuk melindungi kita. Mereka yang tidak ataupun tidak lagi mengambil bahagian dalam pertempuran. Okey, pertempuran. Okey. UUKA juga dikenai sebagai Undang-Undang Peperangan ataupun Undang-Undang Konflik Bersenjata. Okey, so murid-murid telah tahu sedikit saja tentang UUKA. Sebenarnya buku yang cikgu tapai itu sangat tebal berkaitan dengan UUKA ini. Okey, khusus yang kita bagi 5 hari ke 3 hari panjang untuk kita belajar tentang UUKA ini. Okey, itu saja untuk aktiviti core curriculum bulan Sabit Merah kali ini. Jumpa lagi minggu depan. Sekian, terima kasih. Bye.